Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita dah masuk 10 Ramadan. Jadi hari ini saya akan kongsikan beberapa persoalan dan jawapan terhadap persoalan tersebut insya-Allah. Persoalan yang pertama adalah mengapakah Allah menjadikan bulan Ramadan ini lain daripada yang lain? Kenapa dalam 12 bulan ada satu bulan yang sangat special sehingga kan Allah menjadikan dua bulan Rejab dan Syaban sebagai persediaan untuk kita menghadapi bulan Ramadan? Istimewanya Ramadan ni adalah yang pertama, Ramadan merupakan satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Sedangkan bulan-bulan lain Allah tak sebut kecuali ada beberapa bulan yang Allah berikan nama sebagai bulan haram. Yang kedua, amalan dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahala dan ganjarannya tetapi tidak di bulan lain. Seperti mana sabda Nabi, setiap amal anak Adam akan digandakan pahalanya sebanyak 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Dan yang ketiga, berdasarkan sabda Nabi SAW, apabila menjelmanya Ramadan, nescaya dibuka pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Jadi Ramadan ini merupakan satu tanda atau tanda kasih sayang Allah dan hadiah Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, kerana umat dahulu dia tak ada satu bulan yang sangat special macam ni. Dan Ramadan merupakan peluang Allah bagi kepada kita untuk menandingi amalan umat-umat yang terdahulu. Ini kerana umat terdahulu mempunyai jangka ataupun tempoh umur yang sangat-sangat panjang sehingga ada yang mencecah ratusan bahkan ribuan tahun. Diriwayatkan dalam kitab Sabilul Idkar wa Idbar bahawa Nabi Ibrahim AS mencapai umur akil balignya pada umur 120 tahun. Manakala di dalam Al-Quran Allah catatkan bahawa Nabi Nuh AS diutuskan kepada kaumnya selama 950 tahun, satu tempoh yang sangat-sangat panjang. Tetapi kita umat Nabi Muhammad SAW mempunyai jangka umur yang sangat pendek seperti mana sabda Nabi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku ini di antara 60 hingga 70. Wa aqalluhum man yajuzu zalik, dan sangat sedikit daripada kita yang lebih daripada umur tersebut. Dan kerana itulah Allah kurniakan kepada kita satu bulan yang penuh dengan keberkatan agar kita dapat memperbanyakkan amalan kita, banyak akan berdoa, banyak akan berzikir, membaca Al-Quran, banyak akan membantu masyarakat sekeliling, orang-orang yang susah agar di akhir nanti ianya menjadi bekal untuk kita di akhirat kelak. Okay, next, mana yang lebih afdal selepas solat Isyak? Adakah solat tarawih terus ataupun solat ba'liyah dahulu? Seperti mana yang kita tahu, solat rawatib adalah solat sunat yang mengiringi solat fardu sama ada sebelum qabliyah ataupun selepas ba'diyah. Seperti mana sabda Nabi SAW, sesiapa yang sentiasa melakukan 12 rakaat solat sunat, maka Allah akan bina untuknya rumah di syurga. Dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat rawatib walaupun baginda dalam keadaan musafir kerana ganjarannya yang sangat besar. Kesimpulannya, lebih afdal untuk kita melakukan solat rawatib terlebih dahulu, kemudian barulah kita buat solat tarawih, insya-Allah. Yang terakhir adalah bolehkah kita melihat mushaf ketika solat tarawih? Ini merupakan masalah khilafiyah, maksudnya masalah yang terdapat perbezaan pendapat para ulama. Jadi antara adabnya adalah jika kita setuju terhadap pandangan seseorang ulama, kita tak boleh paksa orang lain untuk ikut pandangan ulama tersebut. Okey, ada beberapa negara di mana masjidnya akan menghabiskan satu juzuk dalam satu malam. Bermaksud imam tersebut akan membaca lebih kurang 1 hingga 2 muka surat dalam satu rakaat tarawih supaya di akhir Ramadan nanti mereka dapat menghabiskan 30 juzuk. Jadi melihat mushaf sama ada dengan cara pegang Al-Quran ataupun handset telah menjadi satu uruf ataupun budaya dalam kalangan masyarakat negara tersebut supaya untuk memastikan mereka boleh mengikuti bacaan imam dan mereka sentiasa khusyuk sepanjang imam menghabiskan satu juzuk pada malam tersebut. Tapi amalan tersebut tidak begitu meluas di Malaysia. Jadi secara ringkasnya harus bagi imam dan yang solat bersendirian untuk melihat mushaf. Manakala bagi yang tidak menghafal Al-Fatihah, wajib untuk melihat mushaf. Bagi makmum pula,
Lebih baik untuk tidak melihat mushaf kerana dibimbangi akan meninggalkan perkara sunat yang lebih utama. Alhamdulillah, selesai juga sesi kita pada hari ini. Jadi sekiranya kita ada persoalan yang bermain di fikiran, pastikan kita rajin membuat pembacaan rujukan di website-website ataupun di kitab-kitab ataupun bertanya orang yang lebih arif, insya-Allah, untuk mendapatkan jawapan yang lebih tepat. Akhir kata, saya ucapkan selamat beramal di bulan Ramadan dan semoga amalan kita pada Ramadan kali ini menjadi saksi buat kita di akhirat kelak. Minta maaf atas salah tutur kata. Sekian sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.